Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh dengar ke suara saya? Kita semua kenal Sayyidina Umar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Kalaulah selepas aku ada sesiapa yang paling layak menjadi nabi, maka Umarlah yang paling layak, kerana sedangkan tak ada nabi selepas Rasulullah, kerana ketakwaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketakwaan beliau yang amat, yang kita semua tahu beliau hidup sederhana walaupun selepas kewafatan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun selepas umat Islam mendapat kemenangan ke atas kerajaan Rom dan Parsi, tetap dia hidup sederhana. Abdullah bin Umar radhiyallahu an adalah anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar radhiyallahu anhu pun sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana Sayyidina Abu Bakar sayang. Sayyidina Abu Bakar kata, la qarabatu Rasulillah ahabbu min qarabati. Aku sayang keluarga Rasulullah lebih daripada keluarga aku sendiri. Kerana itulah Rasulullah kata, kalaulah aku boleh jadikan seseorang itu kekasih, maka saya aku jadikan Sayyidina Umar kekasih, Sayyidina Abu Bakar kekasih. Kerana dia belanjakan harta dia semua ke atas aku. Begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika Fatah Mekah, bila mana Abu Sufyan dibawa oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia beriman ataupun dia surrender. Maka bila Umar radhiyallahu anhu nampak dia, Umar kata, ni musuh Allah ni, kenapa bawa dia ke sini? Kenapa bawa ke khemah Rasulullah? Takut dia apa-apakan Nabi. Kerana sebelum tu berkali-kali Sayyidina Abu Sufyan pernah keluarkan arahan pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila marah Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas kata kepada Umar, bolehlah engkau cakap seperti itu sebab ini bukan daripada keluarga engkau. Maka ketika itu Sayyidina Umar marah. Dia kata, tahu tak Abbas? Kata, wahai Abbas, bila engkau masuk Islam, aku begitu gembira sekali. Dan kegembiraan itu tak mungkin lebih daripada aku gembira. Maksudnya kegembiraan itu melebihi kegembiraan jika ayah aku sendiri masuk Islam. Kerana apa? Kerana keislaman kau menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anak dia Hafsah radhiyallahu anha dikahwinkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang sangat masyhur, yang sangat wara'. Satu hari dia mimpi, kata dia baring di atas sutera dan dia bagi tahu kepada kakak dia, iaitu Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ni'mar rajulu Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar ni sangat baik, tetapi kalaulah dia boleh bangun malam, maka dia akan menjadi lebih baik. Maka ahli sejarah mengatakan selepas itu ramai meriwayatkan kata dia memang tak tidur malam dah. Setiap malam dia akan beribadat. Nafi' ni adalah seorang hamba kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana guru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik kan, mazhab Maliki Imam Malik. Orang tanya kepada Nafi'. Nafi' ni dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Orang tanya kepada Imam Nafi', kata bagaimana akan ibadat Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Dia kata tak payah tanyalah, memang kamu tak mampu ikut. Kita bagi tahulah. Maka dia kata Ibnu Umar, dia akan solat 2 rakaat, kemudian dia akan ambil wuduk balik, kemudian dia akan baca Quran dan dia sembahyang 2 rakaat lagi. Setiap kali sebelum mula 2 rakaat tu dia akan ambil wuduk balik. Maksudnya begitu dia menjaga-jaga ataupun dia begitu penuh kesungguhan dengan mengambil wuduk kerana untuk mendapat kebaikan dengan wuduk itu. Ini Nafi' meriwayatkan. Banyak hadis yang Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi'. Nafi' ini adalah hamba kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Urwah bin Zubair pula dimeriwayatkan berkenaan dengan
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata satu hari aku nak pergi meminang anak Ibnu Umar. Itu pun Ibnu Umar ni dia punya sibuk, kalau orang nak jumpa dia kena jumpa waktu dia tawaf. Masa tu sahajalah boleh jumpa dia, kalau tidak dia akan sibuk dengan puasa dia, solat dia, baca Quran dia, amal dia, bantu orang dan lain-lain. Dia tak ada masa. Maka dia kata aku pergi, aku jumpa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar sedang tawaf, aku beritahu kepadanya hasrat untuk berkahwin dengan anak dia. Maka dia terus pegang tangan saya, dia bawa balik rumah, dia nikahkan masa tu juga. Dan kemudian bila Urwah kata bila aku sediakan makanan, Ibnu Umar kata minta maaf, saya berpuasa. Begitulah keadaan dia, sehingga orang meriwayatkan kata bila orang panggil dia pergi kenduri kahwin, dia akan pergi ke mana-mana walimah. Kemudian dia akan kata, dia letak tangan, dia kata ini tanda aku menerima jemputan tapi aku berpuasa. Hebat sungguh dia punya puasa dia. Ada orang kata kepada isteri Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata engkau tak jaga suami engkau, tak bagi makan pun. Dia kata tak bagi makan apa, aku masak. Dan dia akan panggil semua orang fakir datang makan makanan itu. Sehingga satu hari Ibnu Umar sendiri bagi tahu kepada isteri dia, kata hari ni terasa nak makan ikan. Maka isteri dia gembira. Biasanya kalau kita minta, kita demand kan, tak gembira isteri kita. Dia kata saya nak ikan. Isteri dia kata oh dia seronok. Dia kata hari ni suami aku minta sesuatu. Dia pergi beli ikan, dia masak, dia hidang. Baru nak buka puasa, nak makan, ada pengemis datang, Ibnu Umar kata bagi kepada dia. Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang yang sangat wara'. Panjang lagi cerita sebab setengah hari ni saya nak pendek saja. InsyaAllah lain kali saya akan panjangkan lagi. Lepas tu anak dia pula, anak kepada Ibnu Umar ni adalah seorang Salim. Saya pendekkan cerita. Salim bin Abdullah bin Umar kan, radhiyallahu anhum. Satu ketika tengah dia tawaf dan dia menangis. Ketika itu Raja Hisham, dia nampak Ibnu Umar menangis. Bukan Ibnu Umar, Salim menangis. Maka dia kata kepada Salim, kata kenapa menangis? Dia kata kalau ada apa-apa keperluan beritahulah aku akan tunaikan keperluan kamu. Ketika itu Salim kata, ini cucu Umar radhiyallahu anhu, dia kata keperluan dunia ke keperluan akhirat? Mula-mula tak, mula-mula dia kata aku malu dalam rumah Allah ni, aku tinggalkan Allah, aku minta dengan selain Allah. Maka Hisham pun terdiamlah dengan jawapan ni, dia pun pergi keluar. Selepas dah selesai tawaf, bila Salim radhiyallahu an keluar, rahmatullah alaih keluar, maka Hisham tanya balik lagi sekali. Dia kata kalau ada apa-apa perluan, sekarang kita dah keluar daripada masjid, beritahulah saya boleh tunaikan. Maka ketika itu dia tanya, keperluan dunia ke keperluan akhirat? Hajat dunia ke hajat akhirat? Maka Hisham kata, keperluan akhirat saya tak boleh buat apa-apa. Itu Allah saja yang berkuasa. Dunia, maksudnya keperluan dunia lah. Kalau ada apa-apa keperluan dunia, beritahulah. Saya boleh tolong, bantu. Saya seorang raja, Amirul Mukminin. Ketika itu Salim kata, dia kata keperluan dunia dengan Allah pun saya tak pernah minta. Keperluan dunia dengan Allah pun saya tak pernah minta. Yang saya menangis, berdoa ni adalah untuk kehidupan akhirat saya. Ini kehidupan mereka. Dibayangkan bezanya kehidupan kita dengan mereka. Mereka kata keperluan dunia ni dengan Allah pun mereka tak minta. Itulah Allah sebut dalam Al-Quran, man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha faulaika kana sa'yuhum mashkura. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Dia sebenarnya bila seseorang itu minta akhirat daripada Allah, dunia Allah akan berikan kepada dia. Dan sesiapa yang nak man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan kalaulah dia minta dunia sahaja daripada Allah, maka akhirat tak ada apa-apa. Jadi mereka hanya minta akhirat, dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah hidangkan kepada mereka. Maulana Yusuf rahmatullah alaih kata, bila seseorang itu menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna seperti mana yang selayaknya dijaga, dan dia menunaikan tanggungjawab dia terhadap orang lain dengan mendakwah kepada, dengan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki yang mulia. Bila ditanya kepada Maulana Yusuf apakah yang dimaksudkan dengan rezeki yang mulia, maka Maulana Yusuf rahmatullah alaih beritahu, kata lihat, bila kita beri makan kepada
ayam kita akan taburkan beras, taburkan nasi, maka ayam tu akan kutip satu. Ini adalah rezeki biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan taburkan dan Allah kata pergilah cari. Maka orang akan keluar pergi kan. Dia akan pergi keluar pagi, pergi cari, kutip satu sikit, dia akan kumpulkan bawa balik. Kedua, Mona Yusof kata adalah seperti seorang itu menghidang makanan kepada tetamu dia. Apa dia akan buat? Dia akan hidangkan ribuan biji nasi itu dalam satu pinggan, dia letak lauk, dia kata nah makan. Itulah yang dimaksudkan dengan rezeki yang mulia. Seorang yang mana menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan hidangkan rezeki kepada dia. Seperti mana kita hidangkan rezeki kepada tetamu kita. Maksudnya Allah akan berikan dengan mulia. Buat usaha sikit kita dapat dengan bandel dan cukup untuk kita, keperluan kita, untuk keluarga kita. Walaupun buat usaha sikit, kerja dalam beberapa jam sudah membadai untuk keluarga. Bukan bermakna waktu selain daripada itu kita habiskan dengan kelalaian, tapi kita habiskan dengan ketaatan. Seperti mana seorang sahabat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, kita saudara aku ni dia tak nak bekerja, akulah yang terpaksa buat semua kerja." Maka Nabi kata, "La'allaka turzaqu bih." Mungkin kamu pun dapat rezeki kerana ibadat dia. Kerana saudara dia tu sibuk dengan ibadat saja, dia kata, "Rasulullah tak nak bekerja." Maka Nabi kata, "La'allaka turzaqu bih." Mungkin kamu pun dapat rezeki kerana dia. Jadi maksudnya kita habiskan masa yang selebihnya untuk ketaatan, untuk ajar orang kepada ketaatan, untuk membaca Al-Quran, untuk beribadat, untuk berzikir, untuk mengajar, untuk belajar, untuk mendidik anak-anak. InsyaAllah saya tak nak panjang-panjang, mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya sampaikan hari ini dapat manfaat untuk diri saya dan semua. InsyaAllah bila ada masa lagi saya akan kongsikan lagi berkenaan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana mereka inilah ashabi kan nujum, Nabi kata mereka ini sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang di langit. Fabi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, siapa saja yang kamu ikut, kamu pasti akan dapat petunjuk. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.